Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz dan bersama saya pada hari ini ialah Jeril. Hari ini kami akan membentangkan tajuk amalan pemakanan pelbagai peringkat umur berdasarkan keperluan nutrien dan tenaga. Pembentangan kami ini akan disusun berdasarkan kajian terkini dan garis panduan pemakanan rasmi. Objektif kami ialah untuk menerangkan secara mendalam bagaimana keperluan nutrien dan tenaga berubah mengikut setiap peringkat umur dari bayi sehingga ibu angkat, serta memberikan justifikasi yang utuh bagi setiap pendekatan pemakanan yang sesuai. Pembentangan ini akan mengupas tentang aspek pemakanan yang seimbang yang menjadi asas kepada pertumbuhan dan pencegahan kepada penyakit kronik. Kami juga akan menekankan konsep piramid, makanan yang menunjukkan kumpulan makanan utama dan nisbah ideal pengambilan makanan. Oleh itu, diharapkan supaya kita semua dapat memahami dan mengamalkan gaya hidup yang lebih sehat. Makanan seimbang ini adalah asas kepada kesehatan yang optimum. Ia bukan sahaja menyokong pertumbuhan dari segi fisikal dan perkembangan otak, tapi juga ia membantu untuk mengawal berat badan kita. Ia juga membantu dalam mengurangkan risiko penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Pengambilan nutrien yang tepat membolehkan tubuh berfungsi dengan efisien dalam setiap aktivitas harian. Konsep piramid makanan memberikan panduan mengenai kumpulan makanan yang perlu diambil setiap hari, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, bijirin, protein dan juga produk tenusuk. Nisbah pengambilan yang ideal ini disesuaikan mengikut keperluan umur dan tahap aktiviti. Sebagai contoh, bagi kanak-kanak yang sedang membesar, peningkatan pengambilan karbohidrat dan protein adalah penting untuk menyokong pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimum. Bagi bayi, terutama dari lahir hingga berumur 6 bulan, penyusuan eksklusif adalah sangat penting kerana susu ibu menyediakan semua nutrien, termasuk antibodi dan tenaga yang diperlukan untuk pertumbuhan awal. Selepas usia 6 bulan, bayi mula diperkenalkan dengan makanan pelengkap seperti bubur, nasi, puri buah-buahan dan sayur-sayuran yang dihaluskan. Pendekatan ini bukan sahaja membantu dalam memenuhi keperluan kalori tambahan, tetapi juga dalam memperkenalkan rasa dan tekstur baru untuk perkembangan dariah. Data kajian menunjukkan bahwa bayi berumur 6 hingga 8 bulan mempunyai keperluan sekitar 615 kalori sehari. Pengiraan keperluan kalori menggunakan formula asas di mana protein dan karbohidrat ini menyumbang kepada 4 kalori per gram dan lemak yaitu 9 kalori per gram yang membolehkan kita menentukan nisbah nutrien yang optimum. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan pertumbuhan otak dan sistem imun yang baik, serta ia dapat mengelakkan kekurangan zat yang boleh menjejaskan perkembangan bayi. Nota tambahan. Bayi yang membesar memerlukan banyak tenaga, begitu juga dengan nutrien bagi memastikan pembesaran dan perkembangan yang normal. Susu memainkan peranan penting dalam keperluan bayi. Berikut merupakan perbezaan di antara susu ibu dan juga susu formula. Susu ibu mengandungi lebih banyak nutrisi semula jadi untuk bayi dan juga tidak manis dan mengurangkan risiko obesiti pada bayi. Susu ibu juga tidak melibatkan sebarang kos dan juga susu itu sendiri yang bersih. Susu ibu juga menggalakkan hubungan mesra antara ibu dan bayi. Manakala susu formula kurang nutrisi untuk bayi. Susu formula juga manis, meningkatkan risiko obesiti pada bayi dan melibatkan kos yang tinggi dan mungkin dicemari oleh bakteria. Susu formula juga kurang hubungan mesra antara ibu dan bayi berbanding daripada susu ibu. Pada peringkat anak-anak 7 hingga 13 tahun, pertumbuhan fisikal dan perkembangan kognitif berlaku semakin pesat. Oleh itu, hidangan utama pada peringkat ini haruslah seimbang dengan penekanan kepada sumber karbohidrat seperti nasi, roti atau bijirin penuh, serta protein tanpa lemak seperti daging, tahu atau
ke kacang. Samping itu, sayur-sayuran dan buah-buahan yang kaya dengan vitamin dan mineral haruslah disediakan secara konsisten. Selain daripada hidangan utama, snack sihat memainkan peranan penting untuk memastikan kanak-kanak mendapat tenaga yang mencukupi sepanjang hari. Contohnya, snack seperti potongan buah, yogurt dan kacang membantu mengelakkan pengambilan makanan yang tinggi gula dan bergoreng yang boleh menyebabkan masalah kesihatan. Pengajaran tentang pemakanan yang berkhasiat di sekolah dan di rumah sangat penting untuk membantu mereka membuat pilihan yang baik sekaligus menyokong pertumbuhan dan aktiviti fizikal mereka. Remaja mengalami masalah pertumbuhan yang sangat pesat dan perubahan hormon yang mendalam. Peningkatan aktiviti fizikal juga menuntut pengambilan kalori dan nutrien yang lebih tinggi. Oleh itu, mereka perlu mengambil makanan yang berkualiti tinggi untuk menyokong pertumbuhan otot, perkembangan tulang, dan fungsi sistem saraf. Menurut data, remaja lelaki memerlukan antara 2.200 hingga 2.755 kalori sehari, manakala remaja perempuan pula memerlukan kira-kira 1.800 hingga 2.100 kalori sehari. Pemilihan makanan seperti nasi, terang, sumber protein berkualiti, sebagai contohnya daging, ikan atau tahu, serta sayur-sayuran dan buah-buahan adalah kritikal. Pengurangan makanan segera dan makanan tinggi gula perlu diutamakan untuk elakkan risiko obesitas, diabetes, dan masalah kesehatan jangka panjang. Nota tambahan. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi pemakanan remaja ialah jantina, kadar metabolisme, tahap hormon dan keperluan kalori antara lelaki dan perempuan mempengaruhi pemakanan mereka. Sebagai contoh, remaja lelaki sering memerlukan lebih banyak kalori dan protein berbanding remaja perempuan kerana mereka cenderung mempunyai jisim otot yang lebih tinggi dan tahap aktiviti fizikal yang lebih tinggi. Yang kedua ialah aktiviti fizikal. Remaja yang aktif secara fizikal memerlukan lebih banyak kalori dan nutrien bagi menyokong aktiviti mereka. Mereka perlu mengambil makanan yang seimbang dan berkhasiat untuk pastikan mereka mempunyai tenaga yang mencukupi. Faktor yang ketiga adalah saiz tubuh badan. Remaja dengan saiz tubuh yang lebih besar mungkin memerlukan lebih banyak kalori bagi mengekalkan berat badan mereka, sementara mereka yang lebih kecil mungkin memerlukan kalori yang lebih sedikit. Bagi orang dewasa pula, penekanan adalah pada pemakanan seimbang untuk mengekalkan kesehatan mereka. Dia juga penting untuk menguruskan berat badan dan mencegah penyakit kronik. Aktiviti harian dan tekanan kerja yang tinggi menuntut mereka untuk melakukan pengambilan nutrien yang betul bagi memastikan tenaga mereka mencukupi sepanjang hari. Konsep pinggan sihat yang disarankan di mana 1/4 hidangan diisi dengan protein tanpa lemak, 1/4 dengan karbohidrat kompleks, dan 1/2 dengan sayur-sayuran serta buah-buahan. Pendekatan ini telah terbukti membantu dalam mengurangkan risiko hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Data dari kajian pemakanan menunjukkan bahawa diet seimbang seperti ini adalah optimum untuk orang dewasa yang aktif secara fizikal dan yang menjalani gaya hidup sihat. Nota tambahan. Orang dewasa harus mengamalkan 3 aspek ini dalam pemakanan seharian mereka, iaitu seimbang, sederhana dan juga pelbagai. Seimbang dimaksudkan dengan makan makanan daripada kesemua kumpulan makanan di setiap waktu makan. Sederhana pula makan secara sederhana guna pinggan sihat Malaysia sebagai panduan. Dan pelbagai makan pelbagai jenis makanan setiap hari. Jadikan pinggan sihat Malaysia sebagai panduan pengambilan hidangan utama anda. Berikut ialah panduan visual yang mudah difahami ini menunjukkan pembahagian kumpulan makanan yang perlu dimakan dalam satu hidangan utama.
Pinggan ini adalah panduan berguna untuk mencapai hidangan yang seimbang dalam jumlah sederhana pada setiap waktu makan utama. Bagi warga emas, keperluan nutrien dan tenaga perlu disesuaikan kerana kadar metabolisme yang menurun. Makanan yang mudah dikunyah dan dicerna sangat penting kerana perubahan pada saluran pencernaan serta penurunan kekuatan otot adalah isu utama pada peringkat ini. Pendekatan pemakanan bagi warga emas menekankan pengambilan makanan yang lembut seperti sup, bubur, dan sayur-sayuran yang dimasak secara sempurna. Di samping itu, mereka perlu memastikan pengambilan nutrien penting seperti protein, kalsium, dan vitamin D untuk kekalkan kekuatan tulang dan otot mereka. Secara amnya, keperluan kalori bagi warga emas adalah sekitar 20 hingga 30% lebih rendah daripada orang dewasa muda, yang membantu mengurangkan beban pencernaan dan meningkatkan kualiti hidup mereka. Tahukah kamu bahwa terdapat cara bagi menyediakan hidangan bagi warga emas? Berikut merupakan panduan yang boleh diikuti ketika menyediakan hidangan bagi warga emas, yaitu yang pertama, hidangkan makanan di dalam hidangan yang kecil. Seterusnya, hidangan makanan haruslah sesuai dengan cita rasa setempat dan mempunyai kepelbagaian dari segi jenis, rasa, warna, bentuk, tekstur, dan bau makanan tersebut. Yang ketiga, gunakan pelbagai perencah asli seperti halia, lengkuas, bawang, daun sup, herba, dan rempah asli seperti ketumbar, jintan, dan halba untuk membangkitkan rasa makanan. Yang terakhir, makanan yang dipilih haruslah kaya dengan nutrien sebagai asas menu. Sebagai contoh, mie sup yang disediakan dengan sup daging adalah pilihan yang lebih baik jika dibandingkan dengan mie segera yang hanya dibancuh dengan perisa tiruan. Ibu hamil yang mempunyai keperluan nutrien yang lebih tinggi untuk menyokong pertumbuhan janin dan menjaga kesehatan mereka. Peningkatan keperluan untuk zat seperti zat besi, asid folik, kalsium, dan vitamin C sangat penting dalam fasa ini. Cadangan pemakanan bagi ibu hamil termasuk pengambilan hidangan kaya dengan zat besi seperti daging merah, hati, dan kekacang, serta sumber asid folik seperti sayuran hijau dan bijirin. Hidangan tambahan seperti ikan, buah-buahan segar, dan bijirin turut digalakkan. Data menunjukkan bahawa ibu hamil memerlukan tambahan 300 hingga 500 kalori setiap hari, serta peningkatan pengambilan zat besi sehingga 27 mg sehari mengikut garis panduan pemakanan rasmi. Strategi pemberian makanan kecil dan kerap juga membantu mengurangkan ketidakselesaan perut dan memastikan tenaga yang mencukupi setiap hari. Nota tambahan. Berikut ialah amalan pemakanan sihat yang harus diamalkan oleh wanita hamil. Yang pertama, makan pelbagai jenis makanan dalam kuantiti sederhana dan seimbang berdasarkan panduan piramid makanan Malaysia yang terkini. Yang kedua, makan mengikut waktu makan utama iaitu sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Dan gunakan konsep pinggan sihat Malaysia #suku-suku separuh sebagai panduan. Yang ketiga, pilih buah-buahan, susu, yogurt, sandwich, kekacang, salad, biskut atau roti penuh, bijirin dan lain-lain sebagai pilihan snack berbanding makanan dan minuman manis seperti kek, coklat, pastri bergula dan lain-lain. Keempat, tingkatkan pengambilan makanan kaya protein, zat besi, folat dan zat iodin kerana diperlukan lebih banyak semasa hamil oleh tubuh. Yang kelima, pantau peningkatan berat badan semasa hamil secara berkala. Yang keenam, elakkan pengambilan kafein secara berlebihan yang biasanya terdapat dalam air kopi, air teh
minuman coklat, minuman berkarbonat, dan minuman segera. Secara keseluruhannya, pembincangan kami pada hari ini telah menerangkan dengan mendalam tentang bagaimana keperluan nutrien dan tenaga mampu berubah mengikut setiap peringkat umur. Setiap kumpulan daripada bayi yang memerlukan penyusuan eksklusif dan makanan yang menjadi pelengkap, ke kanak-kanak yang memerlukan hidangan seimbang dan snack sehat, ke remaja yang memerlukan peningkatan kalori dan nutrien, dan juga kepada orang dewasa dengan pendekatan pinggan sehat, serta warga emas dan ibu hamil yang memerlukan penyusuan khusus mempunyai keperluan unik yang mesti dipenuhi untuk mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan yang optimum bagi mereka. Data, formula dan garis panduan pemakanan rasmi yang telah kami sampaikan sebentar tadi menyokong pentingnya pemilihan makanan yang tepat pada setiap peringkat umur. Dengan memahami perubahan keperluan nutrien ini, kita dapat membuat pilihan pemakanan yang lebih sihat dan berkesan untuk mencegah penyakit serta meningkatkan kualiti hidup. Marilah kita bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat melalui pemakanan yang seimbang dan membuat keputusan yang berinformasi pada setiap hari. Kami berdua mengucapkan terima kasih kerana mendengar pembincangan kami. Oleh itu, kami sangat berharap bahwa maklumat ini mampu memberi inspirasi dan manfaat yang mendalam kepada semua orang. Sekian, terima kasih. Yeay, habis. Sekalinya banyak error. Tidak apa. Kau tengok betul-betul di malam.